الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesihatan tubuh badan yang baik. Allah Ta'ala masih kurniakan kepada kita akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala masih sudi memberi kepada kita nikmat keamanan dan juga nikmat untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sedar tak sedar kita dah berada di penghujung Ramadan. Berbaki dalam 5 hari lagi. Tak? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Rabu tu raya dah. Ya, maknanya malam hari Selasa tu, malam tu habis dah lah. Terawihnya tak ada terawih dah. Jadi baki Ramadan yang ada ni, sedaya upaya kita kejar dan raikan dengan ibadat, dengan doa, dengan tadarru', tadallul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kita buat tu kalau tak boleh tambah sekalipun, kekalkan. Kalau boleh tambah, maka yang buat 8 rakaat tambah jadi 10 ke, 12 ke. Tak. Hak lagi comel jadi 23 sekali dengan witir. Kemudian sedekah. Kalau sokmo-sokmo 5 sen sehari, tambah jadi 6 sen. Tak. Terutama kalau waktu malam. Sebab apa? Sebab insyaAllah hari ini kita akan bincang tentang surah Al-Qadr. Kebaikannya, amalan pada malam Lailatul Qadar ialah satu tu bersamaan dengan 1000 bulan. Jadi kalau sedekah 10 sen, seolah-olah kita sedekah 10 sen tu selama 83 tahun. Dan setiap satu amalan gandaannya 10. Jadi 10 sen ganda 10 dapat RM1. RM1 darab pula dengan 83 tahun. Berapa agak-agak banyak juga tu. Tu baru 10 sen. Belum 15 sen. 20 sen, 30 sen dan sebagainya. Jadi insyaAllah hari ini kita langkau dulu. Kita baca suratul Qadar. Dan untuk surah ini kita akan bahas dengan lebih luas. Mungkin ambil satu kelas lah. InsyaAllah. Kalau ada kelapangan, kita kembali balik kepada suratul Al-Zalzalah. InsyaAllah ta'ala. Boleh? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadr. Al-Qadr maknanya apa? Kemuliaan, nilai. Jadi suratul Qadar maknanya surah tentang kemuliaan. Tentang satu nilai yang besar. Satu qadar yang besar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Apa makna malam Lailatul Qadar? Al-Qadru dengan makna asy-syaraf wal rif'ah, ketinggian, kemuliaan. Dalam bahasa Arab kita boleh sebut li fulanin qadrun indal amir. Maknanya bagi sefulan ini satu qadar, satu ketinggian di sisi pemimpin. Maknanya dia ada nilai khusus di sisi pemimpin, yang mana nilai itu, ketinggian itu tidak ada pada
orang lain. Itu mana al-qadru, iaitu ketinggian, kemuliaan. Jadi disebut dalam ayat pertama ni, sesungguhnya kami turunkan nya Al-Quran. Kita syarah sikit apa makna Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim maknanya ialah kalamullah, iaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala yang al-mu'jiz, yang melemahkan. Al-Quran ialah kalamullah, ucapan Allah yang melemahkan. Apa makna yang melemahkan? Ianya melemahkan kaum Quraisy ataupun orang kafir secara umumnya daripada mendatangkan ayat seumpama dengan Al-Quranul Karim. Malah dalam Al-Quran pun ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala mencabar puak-puak kafir ini mendatangkan ayat seperti Al-Quran. Walaupun satu ayat, walaupun kamu bersatu padu sesama kamu, cuba datangkan satu ayat, maka tidak ada seorang abuk pun yang boleh datangkan ayat yang sehebat susunannya seperti Al-Quran. Ada yang cuba, tapi bunyinya pelik-pelik. Antara lain ialah surah Katak. Saya ingat pangkal dia. Ad-Difda' wa ma adraka mad-Difda'. Katak. Tahukah kamu apa itu katak? Tu. Ada juga mereka karang surah Al-Fil, surah gajah. Kita surah Al-Fil, Alam Tarakai itu tak? Puak ni Musailamatul Kadzab. Dikarang surah Al-Fil, dia sebut Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtum tawil wa zailun qasir. Gitulah lebih kurang bunyi dia. Maknanya gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai belalai yang panjang dan ekor yang pendek. Tu keluar ayat-ayat yang kalau kita dengar tu, kita boleh beza dah. Ni kalam manusia, bukan kalamullah ta'ala. Boleh? Jadi itu mana al-mu'jiz, kalamullah yang melemahkan. Yang turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ada 4 kitab. Tak, Al-Quran turun kepada Nabi. Adapun kitab yang lain, Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud. Jadi Al-Quran ialah kalamullah al-mu'jiz, ucapan Allah yang melemahkan, yang turun ke atas hati baginda Nabi SAW, al-maktubu fil masahif, yang tertulis di dalam lembaran kertas. Al-manqulu bitawatur, yang dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Apa makna mutawatir? Maksud mutawatir ini ialah bila Nabi sampaikan Al-Quran kepada sahabat, sahabat yang terima itu terlalu ramai. Lepas itu sahabat itu pula menyampaikan kepada generasi selepasnya yang juga ramai. Kemudian disampaikan pula, dipindahkan pula kepada umat selepasnya yang juga ramai. Begitulah sehingga sampai kepada kita. Itu mutawatir. Jadi tidak ada syak langsung pada satu huruf pun daripada huruf Al-Quranul Karim. Berbeza dengan sebahagian hadis ataupun kebanyakan hadis, bila datang kepada kita bukan secara tawatur. Mungkin Nabi bagi tahu 10 orang sahabat dengar, 10 orang bagi tahu 10 orang sahabat yang lain pula. Lepas tu 10 sahabat bagi tahu 10 orang generasi lepas tu. Jadi bilangan yang tertentu, yang sikit, 10, 15. Mutawatir ni terlalu ramai. Yang mustahil mereka berpakat untuk menipu. Dapat untuk sampaikan kepada umat selepas tu, sampaikan kepada umat selepas tu. Jadi tidak ada syak pada salah satu huruf daripada Al-Quran. Malah ulama sebut kalau kita kufur dan ingkar pada satu huruf sahaja daripada Al-Quran, maka hukumnya kafir. Kesempurnaan ta'arif. Al-muta'abbad bitilawatihi. Kalau kita baca, maka kita diberi pahala. Dianggap sebagai melakukan ibadah. Boleh, walaupun tanpa niat. Baca tanpa niat pun, dapat pahala. Berbeza dengan buku-buku agama ataupun hadis. Baca, kalau tidak ada niat yang baik, itu belum tentu diberi pahala lah. Tapi Al-Quran tak. Keistimewaan dia, semata-mata kita baca, bagaimana tidak ada riak, tidak ada sombong, tidak ada takabur nak menunjuk ke orang, maka kita akan dapat pahala. Cumanya,
Yang dapat pahala tu kalau kita baca Al-Quran yang mutawatir. Sebab Al-Quran ni dia ada banyak lahjat. Pernah dengar tak kiraat? Wadduha wal-laili idza saja, macam bunyilah, pelik bunyinya. Tak ada 7 lahjat yang mutawatir. Yang tu kalau kita baca dapat pahala. Adapun kita baca yang lebih daripada tu, yang asing, kiraat yang asing, yang tu tak dapat pahala. Jadi apa makna Al-Quran? Ucapan Allah Ta'ala yang melemahkan, yang turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam mushaf, yang dipindahkan kepada kita secara tawatur ataupun mutawatir, dan kalau kita baca dianggap sebagai satu ibadah. Boleh? Okey. Kemudian disebut dalam ayat pertama apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia. Dia apa? Dia Al-Quran lah. Betul tak? Al-Quran ni dia mempunyai banyak nama. Banyak nama sebab apa? Sebab dia mulia. Ulama sebut kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Bila sesuatu tu banyak nama, maka itu tanda dia mulia. Itu baginda Nabi banyak nama. Sampai ada ulama karang nama Nabi yang dibahaskan, disyarahkan. Itu tanda Nabi mulia. Allah Ta'ala banyak nama. Itu tanda Allah mulia, agung. Jadi kebiasaannya bila banyak nama ni menunjukkan ke atas kemuliaan sesuatu. Tapi ada juga kadang-kadang bila banyak nama tu menunjukkan ke atas dia tu jelek. Dia tu jijik. Dia tu kotor. Contohnya apa? Darah haid. Darah haid banyak nama. Haid lagi. Nifas pun nama darah haid. Lagi ad-dahik. Lagi at-tamsu, dan adalah dalam 8-10 nama begitu. Itu ulama sebut banyaknya nama kerana dana atimusamma, benda tu jelek. Tapi ghalib kebiasaannya bila banyak nama menunjukkan ke atas benda tu mulia. Antara lain ialah Al-Quranul Karim. Jadi nama Al-Quran yang pertama ialah Al-Quran sendirilah. Yang telah kita selesai bincang ta'rif pengertiannya. Nama kedua bagi Al-Quran ialah Al-Kitab. Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Diambil daripada perkataan Al-Katbu, iaitu menghimpunkan dan menempel salah satu dengan yang lain. Jadi dinamakan Al-Quran ini dengan Al-Kitab kerana padanya ada perkumpulan huruf demi huruf, kalimah demi kalimah, sehingga terbentuknya satu jumlah dan satu jumlah yang lain sehingga jadilah Al-Quranul Karim. Sebab itu nama Al-Kitab. Sebab padanya ada apa? Al-Jama', himpunan-himpunan huruf, himpunan-himpunan kalimah sehingga menjadi Al-Quran. Naam. Nama ketiga bagi Al-Quranul Karim ialah At-Tanzil. At-Tanzil. Apa dia At-Tanzil? Satu perkara yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. At-Tanzil. Dalam Al-Quranul Karim disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya dia adalah satu penurunan Tuhan sekalian alam. Itu nama yang ketiga. Ingat tak? InsyaAllah. Takut tengah lapar ni lupa habis tak? Lupa sahur Ustaz. Belum pukul 10 lagi. Dia punya pengukur dia kat pukul 10. Lepas tu jadi lapar tak? Okay, yang keempat, Al-Furqan. Ni biasa dengar lah. Apa makna Al-Furqan? Pembeza dan pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Jadi itu sifat Al-Quran. Malah itu jugalah nama Al-Quranul Karim. Al-Furqan. Kemudian Al-Huda. Al-Huda maknanya pemberi hidayah, petunjuk. Disebut Hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dia Allah mengutuskan rasulnya dengan Al-Quran, dengan Al-Huda, dengan petunjuk iaitu Al-Quran, dan juga dengan agama yang benar iaitu agama Islam. Nama yang terakhir ialah As-Siratal Mustaqim. As-Sirat Al-Mustaqim, jalan yang lurus tu. Itu juga nama bagi Al-Quranul Karim.
As-siratal mustaqim. Dalam surah Fatihah tu kan ada as-siratal mustaqim. Sebab apa Al-Quran dinamakan dengan nama as-siratal mustaqim? Kerana pada Al-Quran ini tidak ada sebarang cacat cela, tidak ada bengkak-bengkok. Kira-kira kalau kita ikut sebaiknya, sepenuhnya, maka akan membawa kita kepada jalan yang paling lurus insya-Allah taala. Al-Imam Al-Harali mengatakan Al-Quran ni namanya ada sampai 92. Banyak. Cuma kita sebut yang paling famous, iaitu ada 6. Boleh? Kemudian kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ni uslub yang biasa kita dengar sebelum ni. Allah Ta'ala sebut satu nama, Allah Ta'ala nak suruh kita ambil perhatian terhadap perkara tu. Allah Ta'ala ulang balik. Tahu tak kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Okay, lepas ni Allah Ta'ala akan bagi tahu malam tu sifatnya sekian. Sebelum tu kita buat penambahan sikit tentang malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita dah sebut tadi, dinamakan malam itu dengan malam Lailatul Qadar kerana qadarnya, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar adalah khususiat bagi umat Nabi Muhammad. Nabi lain tak dapat malam Lailatul Qadar sebab mereka dah dapat keistimewaan umur yang panjang. Nanti kita akan baca sebab kenapa turunnya ayat ni dan sebab kenapa Nabi dikurniakan malam Lailatul Qadar. Okay. Malam Lailatul Qadar bila berlaku? Ada 40 pandangan ulama. 40 pandangan. Nak bagi tahu kita malam ini malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, sehingga masing-masing ulama usaha untuk cari malam. Sehinggalah keluar ada kata pandangan malam ni, malam tu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu lebih cenderung mengatakan malam itu berlaku pada malam 21 ataupun 23. Lepas dah tak? Okey. Tapi jumhur ulama mengatakan malam 27. Malam 27. Sebab tu kalau malam tu, kalau di Mesir ke di Tanah Arab, mereka memang tidur di masjid kebanyakannya. Sebab apa? Lebih diharapkan berlakunya Lailatul Qadar pada malam tersebut. Sebagai ulama yang lain kata, tak, dia 10 malam terakhir, bila tu boleh berpindah-pindah setiap tahun. Malam ni mungkin 21, tahun depan 22, tahun selagi 24, lepas tu 25, 26, tukar-tukar. Jadi banyak pandangan. Paling-paling malas pun kita ambil lah pandangan yang mengatakan 27 tadi. Malam tu usaha lebih sikit. Saya teringat kawan saya cerita. Ada rapat dengan Tok Guru di Maran, Tok Guru Haji Baki. Tak. Tahun lepas rasanya dia tidur malam malam Ramadan lah tidur lepas tarawih apa semua rehat kan. Dalam pukul 2, pukul 3 lagu tu Tok Guru telefon. Sekali telefon dia buat tak tahulah, mungkin dia silap tekan ke. Buang tu biar. Dia 2-3 pagi telefon aku. Tapi telefon 2-3 kali. Dia pun angkat. Tok Guru kata, malam ni dah. Aku nampak dah malaikat apa semua atas langit. Tu. Masya-Allah lah bila orang tu rapat dengan Tok Guru boleh nampak benda-benda lagu tu. Maka Tok Guru pun maklum pada dia. Saya pun pesan sepatah ke kawan saya tu. Nanti kalau Tok Guru telefon aku sekali lah. Tu. Jadi memang pun antara tanda malam tu malam Lailatul Qadar ialah Allah Ta'ala akan buka ajaibul malakut, perkara-perkara yang pelik yang boleh dilihat oleh sebahagian manusia. Mungkin pokok kelapa sujud ke, macam-macam lah benda-benda pelik, malaikat ke, sebahagian orang nampak macam Tok Guru tadi. Tak, itu antara khususiat keistimewaan malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang lain ialah pada malam tersebut tidak akan terbentuknya benih orang kafir.
Manakala orang kafir bersetubuh malam tu pun tak akan jadi baby. Tak terbentuk. Dan beramal pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana akan kita terangkan. 1000 bulan ni berapa tahun? 83 tahun, 4 bulan. Sangat-sangat lama lah. Tu. Tanda malam takdir Lailatul Qadar adalah siang ni, dia mu'tadilah. Apa mu'tadilah? Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Ada sehari tu, hari apa hari kemarin saya rasa macam tenang je pagi tu. Hari kemarin. Allah Alam lah. Tak. Tu. Dan pagi tu cahaya matahari tak terlalu terang. Sebab apa? Sebab cahaya matahari ditutup oleh cahaya malaikat yang naik dan turun, naik turun pada siang dan malam hari Lailatul Qadar tersebut. Boleh? Dan sunat bagi orang yang dapat malam tu jangan beritahu orang lain. Awak dapat, awak post kat Facebook. Orang lain jadi lemah semangat lah. WhatsApp ke. Tak, maknanya dia dapat dia ibadat seorang. Esok tu baru dia beritahu. Tu tak syamil. Sebab apa tak syamil? Supaya orang lain tak lemah semangat lah. Dan orang lain terus mencari dan mencari. Tu boleh. Okey. Kita sebut tadi ada beberapa pandangan 40 kan? Kenapa tak diberitahu terus je oleh Allah Ta'ala? Mudah. Rahsia dia ialah supaya kita sentiasa hidupkan setiap malam Ramadan. Tapi ada sebahagian orang dia kata sekarang perut aku. Jadi tak hidupkan terus. Sebab tak tahu ada jenis lagu tu. Hikmah diibhamkan, rahasiakan hari itu supaya kita beribadat setiap malam. Ada jenis orang sebab tak diberitahu dia tak terus malah ibadat. Ada juga jenis lagu tu. Tu kita jangan jadi orang yang seperti itulah. Okey. Cara nak hidupkan malam Lailatul Qadar. Dia ada 3 martabat. Tak boleh buat yang paling tinggi kita ambil lah nombor 2 ataupun yang nombor 3. Yang paling tinggi, level yang paling bagus ialah kita hidupkan seluruh malam. Seluruh malam. Start daripada maghrib sampai ke subuh tu tak tidur. Sembahyang, zikir, baca Quran, doa. Dan doa yang utama ialah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa tu banyak-banyak. Itu yang paling comel, tak tidur langsung. Yang kedua, level nombor 2 rendah sikitlah. Kita hidupkan kebanyakan malam. Jadi kalau malam tu ada dalam 10 jam, kita hidupkan 8 jam. Ataupun 7 jam. Mana lebih daripada separuh lah. Itu pun bukan mudah juga. Yang level paling rendah ialah seseorang tu sembahyang isyak secara berjemaah. Tarawih dia tak sembahyang. Tapi dalam masa sama dia ada azam untuk solat subuh berjemaah. Walaupun terlepas subuh. Tapi dia ada azam. Itu sekurang-kurang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Boleh? Isyak berjemaah dan ada azam nak sembahyang subuh berjemaah. Sedar-sedar lepas lepas sahur tidur pula terlepas subuh. InsyaAllah dapat dah sekurang-kurang pahala untuk malam Lailatul Qadar. Boleh? Tak kisah sama ada di masjid ataupun di rumah. Kalau di masjid pahala lain pula lah. Allah musta'an. Baru ni saya ada bincang tentang martabat-martabat nafsu. Ada 7. Antara martabat yang tinggi ialah martabat mutmainnah. Yang ke atas. Bila orang dah sampai ke martabat tersebut nafsu dia, ibadat ni menjadi satu perkara yang sangat biasa. Dia tak rasa mengoh, dia tak rasa letih, dia tak rasa malah. Malah benda tu seronok bagi diri dia. Tapi nak capai ke martabat tu kena lawan demi banyaklah. Kena korban kita punya nafsu dan syahwat. Ala kulli hal. Jadi itu sedikit tentang malam Lailatul Qadar.
Tadi disebut dalam ayat kita ni, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar tadi mula-mula tadi dah disebutlah. Malam yang turunnya padanya Al-Quranul Karim. Okey, ada dalam sebuah hadis Atiyah bin Al-Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas. Atiyah bin Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, aku merasa syak pada ayat Quran yang menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Dan juga aku berlaku syak pada ayat yang menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sebab apa berlaku syak? Jadi kata Atiyah bin Aswad, ada ayat Quran yang turun pada bulan Syawal, pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan Dzulhijjah, pada Muharram, pada Safar, pada bulan Rabi'. Jadi bertembung lah. Dalam Quran sebut apa? Turun Al-Quran tu pada malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Tapi aku dapati Al-Quran bukan turun pada malam tu semata tak. Turun juga pada bulan-bulan yang lain. Jadi berlaku syak dalam hati dia, benar tak ayat Quran ni? Maka Ibnu Abbas pun menjawab, sesungguhnya Al-Quran tu turun pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Gitu. Kemudian turun pula ke atas hati Nabi Muhammad hari demi hari selama 23 tahun. Tak, baru ni kan Lailatul Qadar. Baru ni apa? Nuzul Quran. Penurunan Al-Quran. Ada dengar ceramah Nuzul Quran? Berapa penurunan Al-Quran, berapa step? Kata dengar, kau tidur. Tak ingat? Jadi kita bincanglah sikit. Al-Quran mula-mula turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Al-Luh Al-Mahfuz. Makna turun kat sini bukan Allah Taala bawa Quran letak dalam Luh Mahfuz, tak. Sebab Allah Taala tidak bersifat dengan sifat makhluk, turun naik apa semua tu, tak. Makna turun kat sini Allah Taala mengisbatkan, mengadakan Al-Quran tu dalam Al-Luh Al-Mahfuz. Apa Luh Mahfuz? Bukan nama orang ni, Mahfuz. Luh Mahfuz ini ialah kitab, buku. Yang di dalamnya Allah Ta'ala catat dan tulis semua perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Apa hikmah adanya Luh Mahfuz? Hikmahnya diterangkan dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu hikmahnya. Faham tak? Okey. Disebut dalam Al-Quran, tidaklah datang kepada kamu musibah di dunia dan juga pada diri kamu, melainkan semua perkara itu telah tertulis dan termaktub di dalam satu kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum kamu diciptakan lagi, sebelum manusia diciptakan lagi. Kemudian Allah Ta'ala beritahu hikmah. Sebelum tu Allah Ta'ala sebut inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan perkara itu mudah bagi Allah Ta'ala. Apa hikmah? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak sedih ke atas perkara yang kamu terlepas daripadanya. Faham tak? Contoh, kita ada jiran, kiri kanan depan belakang. Jiran ni setiap kali raya, kereta baru, dah pecah, sada pecah, sini tambah bilik lah, tambah aircon, macam bini pun tambah. Contoh. Jadi kita ni rasa dengki, rasa geram. Nak tukar pun agak-agak lah. Kereta biarlah 5 tahun sekali, paling tidak ni tiap-tiap tahun awak tukar. Kawan pakai kancing, kawan pakai sagar, contoh.
Jadi disebut dalam ayat Quran ni supaya kamu tidak rasa sedih, tak rasa lemah semangat dengan apa yang berlaku. Sebab semua itu ialah perkara yang telah ditetapkan. Maknanya kalau Allah Ta'ala tetapkan kamu fakir sampai ke bila-bila, itulah nasib dan bahagian diri kamu. Usahalah celah mana pun, akan ada lubang yang akan menyebabkan kamu gagal. Tapi kalau ditulis oleh Allah Ta'ala kamu akan berjaya, maka akan Allah Ta'ala susunkan bagi kamu perjalanan tu, supaya di akhir hidup kamu berjaya sudut duniawi ni lah, seperti jiran-jiran tadi. Faham tak? Jadi kita tak perlu dengki, sebab tu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jiran-jiran tu pula jenis dapat rezeki banyak ni. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kamu gembira sangat dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Sebab tu barang yang telah ditetapkan. Jangan kamu pandang itu usaha kamu semata tak. Aku telah tetapkan begitu, dapat begitulah. Jadi tak perlu nak bangga, nak angkat dada, nak tunjuk ke orang, tak perlu. Tak perlu nak sombong. Innallaha wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Ta'ala tak suka orang yang mukhtal, iaitu mutakabir, sombong dan berbangga-bangga. Boleh? Tu. Okey. Cumanya kita hari ni tak tahulah masa depan kita macam mana. Sebab tu kita terus usaha dan usaha. Betul tak? Tu. Ala kulli hal. Itu step pertama. Selepas Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makna Allah Taala mengisbatkan, mengadakan Al-Quran dalam Lauh Mahfuz 30 juzuk, maka pindah pula kepada step kedua, daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah. Apa makna Baitul Izzah? Rumah kemuliaan. Bukan rumah Izzah ni. Rumah Izzah ni jiran saya, Ustaz. Tak ada pula tengok turun Quran situ. Izzah ni kemuliaan. Rumah kemuliaan yang berada di langit dunia. Itu juga secara sedebuk. Tahu sedebuk? Sebuk, mana satu buku, mana satu Quran tu. Turun pada malam Lailatul Qadar. Boleh? Okey. Dalilnya hak kita baca tadilah, inna anzalnahu fi lailatul qadr syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagainya. Okey, kemudian yang ketiga barulah turun daripada langit dunia, iaitu Baitul Izzah, ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan oleh siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Okey. Jadi turun tu turun ke mana? Turun ke dalam hati. Sebab tu dalam Quran sebut apa? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Mana telah menurunkan akan Al-Quran oleh Ar-Ruhul Amin, iaitu Malaikat Jibril, ke dalam hati kamu. Dalam hati kamu, wahai Muhammad. Boleh? Bukan turun ke telinga tak, turun ke hati. Sebab tu ada kala wahyu tu turun, di keliling Nabi ni ada para sahabat. Tapi sahabat tak dengar. Nabi seorang dengar. Jadi Nabi ni, kata ulama', ada hati yang bukan hati macam kita, pendengaran yang bukan macam kita. Ada keistimewaan yang pelik dan lebih berganda-ganda daripada makhluk-makhluk dan manusia yang lain. Jadi itu tentang penurunan Al-Quran. Jadi disebut dalam Quran ni, wa ma adraka ma lailatul qadar, atau ayat pertama tadi, turun, kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maknanya pada apa? Turunkan tu secara sekaligus 30 juzuk. Tidak dinafikan, lepas tu turun pula selama 23 tahun ke atas baginda Nabi SAW. Naam. Kita baca. Okey, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Dan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Makna tanazzalul malaikatu war-ruh, turun pada malam tersebut malaikat-malaikat dan juga ar-ruh, iaitu malaikat Jibril, yang dianggap sebagai ketua malaikat.
Biizni rabbihim, mereka turun dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, iaitu bagi bagi menunaikan setiap perkara yang Allah telah tentukan. Jadi Allah Ta'ala tentukan pada malam tersebut malaikat akan turun bersama dengan kebaikan, kelebihan. Maka perkara itu benar-benar berlaku pada malam Lailatul Qadar. Dan ayat akhir sekali ialah salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera baginya, bagi malam tersebut sehinggalah terbit fajar subuh. Jadi bermula daripada maghrib sampai ke subuh, itulah malam yang penuh keberkatan, yang kita panggil sebagai malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut tidak akan berlaku perkara-perkara yang kita sebut sebagai musibah, gempa bumi, banjir, ataupun petir yang terlalu kuat sehingga membunuh manusia. Malam tu tak ada. Sebab malam tu semua sekali al-amn, keamanan, wassalamah, keselamatan, wal barakah, keberkatan. Boleh? Tidak ada perkara-perkara yang tidak baik. Naam. Dan malaikat turun malam tu tujuannya untuk apa? Untuk berselawat dan memberi salam kepada orang yang beribadat pada malam tersebut. Apa makna malaikat berselawat? Dalam akidah ada belajar ni. Ada belajar kan kita akidah sini tak? Makna selawat. Selawat bila datang daripada Allah, apa makna dia? Bila daripada malaikat, apa makna dia? Kalau datang daripada manusia, apa makna dia? Kita sebut malam tersebut malaikat turun. Malaikat jumpa orang yang beribadat, malaikat selawat. Apa makna malaikat selawat kat atas orang tersebut? Malaikat mohonkan keampunan, istighfar untuk orang yang melakukan ibadat pada malam tersebut. Boleh? Kalau Allah Ta'ala berselawat, Allah Ta'ala berselawat kat atas Zaid, kat atas Mamat. Allah Ta'ala menurunkan rahmat, kebesaran kepada orang tersebut. Okey. Jadi kesimpulannya, malam Lailatul Qadar ini ada 3 ciri. Yang pertama, malam itu menyamai 83 tahun 4 bulan. Iaitu 1000 bulan sebagaimana telah kita terangkan. Yang kedua, malaikat yang menjaga arash, yang menjaga langit. Dan selain daripada itu turun ke langit bagi meraihkan malam Lailatul Qadar. Dan bersama-sama dengan mereka ialah Ar-Ruh, iaitu malaikat Jibril yang dianggap sebagai ketua malaikat. Yang ketiga, Allah Ta'ala tuliskan pada malam tersebut keamanan, keselamatan dan kabar gembira kepada seluruh penduduk bumi. Yang terakhir, ataupun bukan yang terakhir juga lah, yang kedua sebelum akhir, sebab kepada penurunan surah Al-Qadr. Sebabnya ialah ada seorang pemuda daripada umat sebelum ini mengangkat pedang berjihad. Berapa lama berjihad fisabilillah? 1000 bulan. Umat sebelum ni hidup selama 1000 bulan, 1000 lebih. Mana lama lah. Jadi Nabi pun takjub dengan perkara tersebut. Begitu juga sahabat Nabi. Dan Nabi berharap perkara tersebut juga diberi kepada umatnya. Iaitu Allah Ta'ala berkati umur umat Nabi Muhammad. Maka Nabi pun minta kepada Allah Ta'ala. Nabi sebut, ya ja'alta ummati aqsaral umam a'mara wa aqallaha a'mala. Kamu jadikan umatku umat yang paling pendek umur dan paling sedikit amalan. Macam Nabi apa? Bukan mempersoal, orang panggil mengadu begitulah. Tak, supaya Allah Ta'ala kurniakan sesuatu kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala pun kurniakan kepada Nabi kita SAW dan umat baginda Lailatul Qadar. Jadi sebut Lailatul Qadri hadhi khairun laka wa li ummatika min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik kepada kamu dan umat kamu lebih daripada 1000 bulan. Naam. Selesai kat situ. Sebagai penutup, kita habis satu surah ialah ini. Hikmah. Al-Quran diturunkan secara apa? Secara apa? Berperingkat. Kita baca sikit, kemudian kita berhentilah insyaAllah. Kena baca satu surah lagi.
Panjang pula surah tu. Idza zullu. Tak begitu baca hikmah lah. Hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat ada agak banyak. Yang pertama ialah untuk menguatkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa berat hati, memasukkan kegembiraan ke dalam hati Nabi waktu demi waktu. Tu. Boleh. Jadi Nabi ni sepanjang berdakwah, adakah dalam keadaan semua maintain, selamat, tak dihina, tak dimaki? Tak. Ada waktu dimaki, ada waktu diejek, ada waktu ada cubaan bunuh, ada waktu orang baling sampai berdarah-darah kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu pegang sampai luka muka Nabi. Tak, malah Nabi pernah diracun pun. Kesan racun tu disebut oleh Nabi dirasai ketika mana Nabi nak mati. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Nabi disakiti. Maka setiap kali peristiwa berlaku, turun ayat yang memujuk hati Nabi untuk terus berdakwah. Jangan rasa lemah semangat. Turun pula bala bencana yang lain, Allah Ta'ala turun pula kegembiraan dan sebagainya. Seperti ganjaran pahala, ganjaran syurga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi terus utuh dalam memperjuangkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni jelas disebut dalam Quran, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Mana turun secara beransur-ansur tu Al-Quran secara selama 23 tahun untuk kami kuatkan hati kamu. Yang kedua, hikmah kenapa Al-Quran turun secara berperingkat ialah untuk memudahkan sahabat Nabi dan juga Nabi sendiri untuk menghafaz Al-Quran. Sebagaimana kita maklum, Nabi seorang yang ummi. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Juga kebanyakan Arab ketika itu. Jadi, dalam keadaan begitu, adakah mudah untuk mereka menghafaz dan memahami Al-Quran yang penuh dengan mukjizat ni? Penuh dengan uslub bahasa yang sangat-sangat susah untuk difahami. Sangat-sangat menarik, sangat-sangat ijaz. Susah. Maka diberi masa dan diturunkan sedikit demi sedikit sehingga selepas satu ayat dihafaz, turun pula ayat yang lain barulah dihafaz dan begitulah. Boleh? Dan memang hari ni pun kalau kita tengok orang menghafaz Quran, memang makan masa lah. Ada tak semudah yang kita sangka. Paling-paling pun hampir setahun. Paling-paling cepat. Yang standard 3 tahun. Boleh? Ada sampai 5 tahun. Kalau kita dengar sahaja mana-mana iklan, hafaz sebulan 30 juzuk, maka kita perlahan-lahan sebut dalam hati, ini semua pembohong, poyo semua. Tak? Tak ada istilah hafaz sebulan. Cepat sangat tu berdoa. Ini banyak iklan-iklan sebagai dia sebut penarik minat ibu ayah suruh hantar anak di sekolah tersebut ataupun untuk kita join program tersebut, maka hafaz sebulan 30 juzuk, hafaz seminggu 7 juzuk contoh. Tu semua tu bohong belaka tu. Jangan percaya. Sebab apa? Sebab Al-Quran lepas kita hafaz, adakah kita hafaz semata tak ulang? Tak, kena ulang. Ulang tu pula makan masa. Jadi hafaz sehari nak kena ulang sehari satu muka. Bila dah hafaz dalam sejuzuk, nak kena jaga sejuzuk tu pula. Jadi makan masa, bukan sebulan. Yang sebulan tu hafaz saja. Tak ingat apa pun. Tadi masuk program, habis program sama, tak ingat apa. Lepas tu bila nak ngulang tu, dia macam hafaz baru. Sebab tu Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Hikmahnya untuk mudah dihafaz. Dan kita faham daripada situ, memang makan masa lah untuk hafaz Quran. Bukan makanan fast food sekarang ni. Tak. Maggi ke 2 minit siap dah. Quran ni makan masa. Ilmu agama pun makan masa. Ada iklan. Menjadi faqih dalam masa seminggu. Mana pakar fiqh. Menjadi pakar usul fiqh dalam masa 2 minggu. Masuk minggu keempat, anda akan menjadi mufassir, ahli tafsir. Itu semua bohong lah. Saya sebut tu terang ni. Bohong lah, jangan percaya. Tak? Dia tak ada istilah cepat. Tak ada istilah cepat. Dalam semua bidang, nak jadi pakar, makan masa.
kedoktoran 6 tahun sekurang-kurangnya untuk degree. Lepas tu boleh jadi doktor? Belum. Kena apa? Nak masuk MO tu 2 tahun dulu, HO. Lepas tu nak pakar, kena buat master apa bagai macam benda. Itu juga bidang lain. Tiba-tiba Al-Quran 2 hari, seminggu, sebulan. Semua tu bohong tu. Jangan percaya. Ada orang tengok dia marah. Ikut gigi yang marah. Sebab saya tak boleh benda-benda yang Quran ataupun benda agama ni dipermainkan sebegitu rupa. Macam mudah sangat. Macam tak ada nilai. Tak. Barulah kita ada rasa hormat ulama' tu. Ni kalau belajar fiqh seminggu. Tak ada ulama' aku boleh belajar seminggu. Tak, kawan tu 20 tahun duduk mengaji pondok. Madrasah, nak habis satu kitab. Kita boleh sebut seminggu. Belajar Arab dalam seminggu. Asas mungkin lah tu buat asas. Sikit je. Okay. Selesai. Kemudian hikmah ketiga ialah Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala nak mengajak umat manusia secara berperingkat pada sudut membersihkan hati daripada kotoran dan juga menghiaskan hati dengan al-fadail, kelebihan. Jadi benda tu memang perlu berperingkat lah. Betul tak? Contoh macam Arab. Mula-mula diturunkan, dia tak haram secara totally dulu. Haram mungkin dalam sembahyang. Lepas tu baru dah diharamkan secara mahakazah. Nikah muta'ah pun gitu juga. Asal boleh, kemudian tak boleh. Jadi benda baik atau benda buruk ni mesti berperingkat. Kalau kita nak suruh ataupun nak didik orang. Kalau kita suruh sedebu. Contoh Quran tu 30 juzuk. Dalam tu suruh sembahyang, keluar zakat, buat baik, sifat. Dan sedangkan masyarakat ketika itu masyarakat jahiliyah. Jahiliyah ni sampai ada peringkat pergi tanam anak perempuan hidup-hidup. Sampai ke peringkat tu. Awak nak suruh tinggal semua benda dalam satu masa. Susah lah. Jadi turun Al-Quran sedikit demi sedikit mengajar. Mula-mula turun tentang paharaman tu, ikut tertib. Dia macam doktor lah. Tak, sepatutnya ubat ni makan dalam seminggu. Doktor kata makan sekaligus. Apa yang akan berlaku? Dua benda. Sama ada kita tak makan ataupun kita makan mati tu. Faham tak? Sama dah dengan bab kebaikan juga dan keburukan. Nah. Kemudian yang keempat, dia ada 6. Yang keempat ialah turun Al-Quran berperingkat kerana meraihkan peristiwa-peristiwa. Jadi bila berlaku peristiwa ni nak kena ada hukum, hakam syarak. Turun Quran jelaskan hukum. Berlaku pula 2 minggu, sebulan lepas tu turun pula ayat yang lain. Malah Nabi Muhammad SAW pernah berhenti daripada menjawab soalan kerana belum turun wahyu. Mungkin berlaku satu peristiwa, sahabat tanya hukum, Nabi senyap, tak kata apa. Selepas turun wahyu, barulah Nabi jawab. Tapi bila jawab tu, jawapan yang sangat memuaskan hati para sahabat. Jadi itu dalil Nabi bukan cakap ikut dal. Apa-apa mesti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kelima, hikmah turun saja berperingkat ialah untuk menolak syubhat-syubhat orang musyrikin. Jadi sepanjang 23 tahun ni, buat-buat kafir ni bukan duk saja. Tak, dia mari buat syubhat, datangkan syubhat ke atas agama Islam yang murni, ke atas kenabian Nabi itu sendiri, ke atas ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu bila berlaku dalam satu tempoh yang panjang, maka Al-Quran pun turun sedikit demi sedikit bagi menjawab. Dalam Al-Quran disebut wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak datang kepada kamu dengan syubhat, melainkan kami datangkan penerangan yang lebih baik, yang paling comel, yang sempurna, melawan syubhat dan perkara batil yang mereka telah sebarkan kepada umat Islam. Yang terakhir ialah, yang terakhir ni menurut pengarang kitab Dirasat fi Ulumul Quran, Syekh Muhammad Bakar Ismail, yang merupakan guru kepada guru kami di Al-Azhar Al-Sharif, mengatakan hikmah yang keenam ni jangan-jangan ahli ilmu perasan. Apa dia hikmah dia? Hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat nak beritahu Al-Quran tu benar-benar mukjizat. Bukan datang daripada Nabi. Sebab apa? Gini, kita buat perbandingan. Kita mula menulis buku,
pada usia 20. Dah habis tulis buku tu pada usia 33. Adakah sama daripada awal tulisan sampai akhir? Mula-mula mungkin banyak salah. Kita belajar, pada tengah tu uslub dia lagi comel, gaya bahasa lagi cantik. Tak kesalahan typo tulisan, uslub bahasa Melayu, pemahaman penulisan semua tu mungkin berkurang. Tak, dan semakin baik, tapi bila makin berumur makin berkurang semula. Tapi Al-Quran tidak. Walaupun turun selama 23 tahun, ayat pertama dan ayat terakhir semua tu ala nasaqin wahidin. Maknanya bentuk dia tu sama, mukjizat dia tu sama, ijaz dia tu sama. Tidak ada satu pun yang lompong, yang cacat celah. Itu benar-benar membuktikan Al-Quran itu ialah kalamullah. Jadi alhamdulillah selesai kita membahaskan tentang tafsir surah Al-Qadr. Dan hari ini kita bahas yang itu sahajalah bagi meraihkan Lailatul Qadar. Dan saya mengajak diri saya dan semua untuk teruskan hidup. Bukan teruskan hidup, kita sedang hidup ni. Dan hidup tu bukan pilihan kita. Kalau kita nak hidup pun dimatikan, mati. Maknanya terus menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan satu perkara orang kadang dia kata, yalah, ustaz boleh lah ustaz. Tak, dia bukan ustaz tak ustaz, dia atas latihan. Atas latihan. Saya pun ada masa malas, ada masa saya berperuk, macam-macam benda lah, manusia. Tapi paksa diri, semayang juga 20 rakaat tu, setahun sekali mari. Tahun depan pula, tentu bertemu lagi dengan Ramadan. Itu. Semua orang lagu tu, dia tidak ada tiba-tiba jadi rajin, lahir-lahir, tak. Dia latihan. Faham tak? Jadi nak. Dan ada satu doa, guru saya ajar. Di doa ni kalau buat, insya-Allah mustajab. Bukan mustajab, mujarab. Untuk apa-apa perkara pun mujarab, insya-Allah. Doanya Allahumma faqsa. Ada sungguh. Allahumma faqsa. Boleh tulis? Maksudnya ya Allah, kerana-Mu aku memaksa diri. Guru saya Ustaz Bahak dulu dia ajar masa tengah menghafal Quran, dia kata nak menghafal Quran dia kena paksa. Itulah doa dia. Yalah waktu kita semangat kita buatlah dah. Tapi waktu malas tu doa tu kena baca. Allahumma faqsa, Allahumma paksa diri. Dan buat juga. Bila kita dapat lawan tu insya-Allah Allah Taala akan jadikan perkara itu biasa, ibadat itu jadi biasa. Jadi jangan kita cemburu tengok orang lain. Guru saya di Al-Azhar dah kali keempat dah khatam. Dalam tarawih. Kali keempat dah khatam. Adakah boleh dapat begitu tiba-tiba tak? Berapa kali cubaan tu, paksa diri. Baru Allah Taala bagi rasa seronok lazat beribadat tu. Boleh? Jadi hidupkan malam, kalau malas paksa diri. Boleh? Allahumma faqsa. Dah cukup sekadar tu. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiik. Doa tu sungguh tu guru saya ajar, bukan reka.